Puaslah saya menanam ubi, menanam ubi. Podcast yang akan anda dengarkan adalah paparan kisah-kisah dan isu-isu masyarakat Melayu di Singapura. Sembarang persamaan yang dipaparkan di dalam podcast ini amatlah disengajakan. Kami harapkan paparan pengalaman kami ini dapat menjadi iktibar kepada semua lapisan masyarakat di Singapura. Dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim, terimalah hos-hos anda, Manap Dan Mawi. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ladies and gentlemen, together with the both of us, saya Mim Alif Nak Manap. Dan saya Mim Alif WI Mawi. Dana Manap Mawi Show in Spotify and Apple Podcast. Episod hari ini dibawakan khas untuk anda oleh rakan kolaborasi kami, Hans Ezra. Untuk mendapatkan pencerahan lebih lanjut tentang perkhidmatan yang beliau sediakan, boleh lungsuri laman IG beliau iaitu @HansEzra ataupun boleh call di talian 90285605 Apa khabar Manap? Baik. Alhamdulillah. This week aku banyak tau story tapi not related dengan topik kita lah. Tak apa. Itu next episode Tapi ada satu episod, ada satu story yang related. Dia pasal jenayah juga pasal kena scam Tak apalah. Nanti kita buat itu episod panjang lain. cerita lah bro. Itu nanti kalau takut nanti aku explain atau aku try to visualize, aku sendiri jadi marah. Tak apa. Tu tak apa. Bawa kita berbual-bual dah boleh suruh guest kita balik dulu. Nanti cukup datang lagi. Sebab benda tu boleh lirik nanti confirm. So okay. To cut the story short, malam ni agak istimewa. Kerana kita dah menjemput seorang tamu ni untuk berkongsi kisah, berkongsi pengalaman tentang apa yang beliau lalui daripada dulu hingga ke sekarang lah. Okay, kalau orang cakap pasal U-turn ni kan, kita cakap pasal 180 degrees turn lah. Oh, okay. Jadi ni 360 ya? 180. Kalau 360 dia pusing situ-situ juga. Patah balik. Patah balik sama juga. Salah. 180. Okay. First of all, macam Man's mana? fail lah, sorry. Maklumlah Melayu. Macam mana in the first place, macam mana kau dapat kenal pasti ataupun kau dapat came across tamu kita? Okay, as you know, kita always kata orang tu support orang-orang di luar sana yang mana cuba memperbaiki diri sendiri. Betul. Kita is always an ongoing ataupun continue learning journey bagi kita untuk perbaiki diri sendiri. Jadi kita sebelum ni kita ada juga jemput macam Hairul. Yo gangster. Ya, dah berapa lagi lah rakan-rakan yang sewaktu dengannya. Dan buat kali ni aku terjumpa dalam TikTok. Macam biasalah, malam-malam tak tahu nak buat apa kan, dia tengok TikTok. Kira kau nak bilang orang kau punya TikTok ni dia punya algoritma kira benda-benda semua betul. Ukrawi lah. Betul. Ya ke? Kau bohong, kau kena sampai peti di rumah sumpah. aku tahu. Kalau kau tengok balik aku punya TikTok punya algoritma, semuanya bahasa positif. Aku tak suka benda-benda yang negatif. Jadi aku come across this TikTok user dalam TikTok user tu nama dia Ibnu Sharif. Then in this particular video yang aku came across this, aku find it intriguing. Pasal aku rasa the backstory is he goes to the prison untuk buat macam like counselling session something gitu. I don't know the backstory actually. Kita cuma tahu the surface. Yeah, the surface je. So he was talking about besi. Besi tu datang dari mana? Dari bawah ke dari atas? So that's how it goes lah. Yeah. So aku buat after that video, aku buat research about the besi thing. Habis tu Dan aku find really interesting betul apa? Betul. It's true. Dalam apa yang dia cakap, besi tu dari dalam Quran tu, nanti aku tanya the matter expert lah. So besi tu datang dari mana? Jadi I found it very very interesting. Okay. So dengan tanpa berlengah lagi, aku reach out dengan orangnya lah. Betul. Aku reach out dengan orangnya. Reply cepat walaupun ada di Indonesia. Oh, masa tu dekat Betul. Indonesia. Reply cepat. Nanti kita tanyalah Alhamdulillah. apa Indonesia. So hari ni aku jemput beliau. Dia aku tanya, first thing aku tanya, bang, nama betul apa? Nama TikTok kita tak tahu. Kadang-kadang user nama medik, kadang nama samaran. Jadi Yang amat berhormat Ustaz Basir berada bersama dengan kami. Okay, jadi sebelum tu aku nak cakap ni, tamu kita ni malam ni, okay,
Itu kau nampak video dia Okay. Masa Pasal aku besi, nampak video dia tu, video yang kau nampak pasal besi. Video yang aku nampak pasal something else lah, pasal dekat dalam kenapa boleh buat gini, kenapa bila keluar tak boleh buat gitu. Ceritakan. Okay. Something along the line of dalam masuk kau buat apa? First thing kau tanya pasal kiblat. Kiblat mana? Okay. Masuk dalam kau minta cookies seluar panjang. Cookie lah. Aku Okay, kalau ingat orang tak abang tahu yang- cookie tu. kira macam Cookie tu bukan biskut boleh makan kira orang yang tolong-tolong lah, kira macam helper gitulah. Okay. Dia pun image juga kan. Betul. So abang cakap kalau cookie lambat kasih seluar panjang boleh jadi gaduh, boleh kena marah. Nak Kenapa baru benda tu tak boleh bawa keluar and everything lah. No, something along that line. And I saw this video a few months ago, quite a while back lah, and I find it very intriguing. So bila kau bilang aku that kau nak jemput tamu kita malam ni, and that is the same person, aku dah happy. Yeah. Okay, finally dapat. Terima kasih. Tadi bila aku buka pintu, Mak, abang ni fierce ke apa? Kepala botak licin, berjanggut, besar tinggi, ada badan gaib. Aku cakap, ni datang nak podcast ke atau nak minta hutang, aku takut. Aku try to make small talk. DRS, Bang, sesat bang. Tak sesat. Saya naik Grab tadi. Okay. So alhamdulillah, terima kasih. Aku nak ucapkan pada kau Manap Ya. kerana manage Tahu, to identify. tahu. Yelah. Kerja aku. Pagi ni kau mengaku kerja kau. Okay, introduce kerja kau. Right. Bersama kami hari ini adalah Ustaz Sharif, ataupun lebih kenali daripada salah. Basir. Ustaz Sharif bapak dia. Sharif bapak dia. Astagfirullah. Ustaz Basir. apa khabar? Nama TikTok Ibni Sharif. Sharif. Yes. Apa khabar Ustaz Basir? Apa khabar? Alhamdulillah. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Kita baru tahu yang tamu kita ni Kita tak tahu. sebenarnya seorang asatiza yang bertauliah. Ya, aku ingat je besya-besya je. Besya-besya. Okay. Kita baru difahamkan about 5 to 10 minutes ago bahawa beliau adalah seorang asatiza. Soalan pertama yang saya nak ajukan pada tamu kita, nak panggil ustaz ke panggil abang macam mana? Bro, Boleh, anything. Sembarang boleh. okey lah. Tak ada hal lah. Saya rasa saya Comfortable. lebih selesa panggil abang lah. Abang nak, lah. Boleh abang, panggil abang boleh. Soalan saya yang pertama, siapakah Abang Basir? Who are you? Saya ni sebenarnya bekas pesalah dada. Saya struggle dengan drug addiction for 30 tahun, 30 years. Wow. Daripada pertama kali saya masuk tahun 1988. Detention barrack, army. Then after that saya pergi DRC 4 kali. Then after that it's all prison lah. Another 5 times prison. So kalau nak cut it short is saya spend total 18 tahun kat dalam. Wow. 18 years of my life is dekat dalam penjara lah. Your longest sentence bang? Sentence Paling lama? Paling lama 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun ada, 5 tahun ada, 4 tahun ada, 3 tahun ada, 4 macam-macam lah. Ada berbilai tak bang? Ada apa? Ada kena sebat tak? Oh, sebab biasa mesti ada. Biasa. Sebab biasa Dia cakap biasa. Saya pun public cleaning je bang kat sekolah. Itu pun dah sakit. Total berapa banyak bang? Berapa kali stroke bang? Saya? Total berapa stroke bang kena? So far 3 je. 3 je. The last one lah yang saya masuk tu. Abang kata tadi sejak tahun 1988. Aku baru 7 tahun bro. Aku 8 tahun. Masih boy lagi. Kira bila- baby tau. Bukan boy. Bila abang last keluar? Saya last keluar 2014. 2014 Disember saya keluar. Kemudian in 2015 saya ambil QTRS lah. QTRS tu is Chronic Teacher Recognition Scheme punya accreditation. Okay. Bila saya pass dan dapat certain grade, so when Singapore introduce the ARS system, siapa yang ada certain grade dia automatically dapat ARS. I see. ARS is a system untuk memberi. Dia macam DRS Debt Repayment Scheme bukan, Salah kau ni. apa? ARS kira Asatiza Recognition Scheme. I see. Dia memberi pengtauliahan, recognition kepada orang-orang yang qualified to be asatiza. Dia ada 2 tier tak silap saya bang. Tier 1 dengan tier 2. Tier 1 selalunya guru-guru agama yang their qualification is degree. Okay. Tier 2 is not degree, Diploma or kan? Quranic teacher. I Tapi see. kebanyakan tier 2 asatiza guru-guru Quran Yes. ataupun senang cakap orang guru-guru ngaji lah kalau for layman's term lah. Okay. 2004 hingga 2000 berapa yang abang dah ambil QTRS tu? Saya keluar 2014, 2015 2015 saya ambil QTRS. Within that setahun tu you decided, okay, macam mana bila abang keluar tu last, baru decide nak turn your life around ke ataupun masa kat dalam ke macam mana ke? Memang dekat dalam yang akhir ni memang saya dah
dah decide yang saya tak nak lagi kembali ke tempat tu lah. Cukup lah. Ya, saya sentence 6 tahun. So saya kena serve 4 tahun lah duduk dalam. Okay. Tapi saya request dengan prison department, saya tak nak kerja. Saya nak lock up 4 tahun. Okay. Sebab saya rasa prison pun dah banyak kali, saya dah kasih dia 9 kali chance untuk ubah saya, tak boleh ubah. Jadi kali ni saya buat program saya sendiri lah. Saya bertapa dalam bilik dengan Quran lah. I see. Oh, seorang ke bilik tu? Tak, bilik campur. Oh, Tapi saya kira nak mendalami sikit lah. Okay, I see. apa yang abang buat masa tu? Abang cakap sokong bertapa dengan Quran. Jokes aside lah. Apa yang abang buat? Abang belajar baca tafsir ke macam mana? Biasanya saya tiap-tiap kali saya masuk, saya will upgrade myself dalam bidang agama lah. Daripada bawah, daripada saya mula masuk kan. Belajar sikit-sikit. Apa yang mampu atau ada orang boleh mengajar ataupun guru-guru yang datang, saya ambil lah apa yang saya mampu. Tapi masalah dia bila saya keluar, saya tak dapat amalkan kat luar. Selalu gitu bang? Selalu gitu. Jadi saya fikir yang mungkin dia punya masalah tu adalah kepala otak saya ni. Something is wrong with my Diri thinking. sendiri lah. Diri sendiri. So dekat situ akhirnya bila saya dekat kali terakhir tu, saya rasa saya pun tak nak kerja. Pasal kalau kerja pun duit tu keluar pun tak lama. Betul. So saya why not make use of the time yang saya ada kat situ. And then saya just go into the Quran. Of course saya ada basic lah, Quran-Quran, bahasa Arab, basic saya ada. Saya masuk ke dalam Quran tu seperti seolah-olah Quran tu satu surat daripada Allah pada saya. So every ayat yang saya baca, saya anggap sebagai dia diturunkan kepada saya. Ini nanti jadi kontroversi pula. Betul pula. Itu orang salah anggap pula. Jadi nabi pula. Wahyu pula kan. Itu secara approach dia. It's like macam bila kita baca surat dekat penjara daripada mata air kita. Oh, sekarang dah tak pakai surat bang? Sekarang dah pakai pakai e-letter. Dari e-letter bro. Tapi setiap perkataan yang kita baca daripada surat mata air kita, kita akan analyse. Betul. Kita akan baca 4-5 kali. Betul. Apa maksud dia ni? Setiap perkataan, apa sahaja dia tak pakai perkataan ni, pakai perkataan ni. Jadi kenapa tidak saya gunakan approach yang sama terhadap Al-Quran? Itu yang jadi kes besi tu. Okey bang, tapi maaf saya tanya, bila abang kat dalam tu, bila abang dah buat keputusan untuk mendalami Al-Quran, adakah abang lakukan sebegitu secara sendirian ataupun berguru bang? Sendirian lah, tak ada guru kat dalam. Betul. Jadi saya pun kalau sempat bertemu dengan mana-mana asatizah yang masuk, saya tanyalah. Dan diorang pun jarang masuk. Betul. Then they don't have a structured program kan. Betul. They will come and teach apa yang diorang punya their own, kira dia punya own style lah. Jarang tu berapa jarang bang? Dalam masa sebulan? Kadang-kadang kita sebulan dapat pergi sekali, kadang-kadang 2 kali. Betul. I see. Dia tak Sembahyang Jumaat regular. kira tak regular jugalah. Dia kira tengok day room mana dapat pergi sembahyang Jumaat. Not guaranteed. Not every week kau dapat pergi sembahyang Jumaat. Dia kalau macam this week day room ni pergi, next week day room. Pasal diorang tak nak kalau sampai 3 kali miss lah. tak boleh campur. Tak boleh campur. Kalau day room, different day room campur. Ada Macam-macam lah. illegal. How it work is barang day room macam for example lah ada 3 day room. Day room 1 selalunya macam budak first timer. So day room 2 yang dah otai lah kira. Yang day room 3 kira selalu workers. Macam gitulah. It's like that. Lah. Okay. So diorang kalau boleh tak nak day room 1, 2, 3 bercampur. Okey bang, jadi bila abang cuba mendalami secara sendiri bang tak ada macam keraguan ataupun kerisauan, mungkin aku takut macam tersalah bawa ke, no, putting it simply lah. Sebab the questions yang akan saya tanya bang, mungkin soalan-soalan sama yang orang luar sana akan problem. tanya Saya bang. akan jawab. Saya minta maaf Aku bang. pun boleh jawab juga. Tapi so, bila abang belajar dengan bersendirian tanpa, sebab orang kat luar kita selalu dengar nak belajar tu biar berguru. Betul. And everything Macam mana, apa yang betul-betul meyakinkan abang yang apa yang aku belajar ni benda yang betul? Sebelum tu pun saya ada belajar lah. Itu kali ke-10 saya masuk kan. Okay. Jadi 9 kali tu pun tiap kali masuk pun saya belajar. Saya long sentence semua, kecuali satu je short sentence. Dan short sentence tu pun 6 bulan. Itu kira short sentence lah. Yang lain semua is 1 year and 6 above. bulan atas angin lah kira. Shelly. Kira, kalau 6 bulan tu makan angin lah, holiday je. Jadi saya ada asas. Dan saya waktu tu arwah abang saya masih hidup. Dia pun kira ex lah. Dia lagi hardcore dari saya. Tapi dia dah relax. Jadi setiap kali bila dia datang visit tu, saya suruh dia bawa buku-buku yang saya perlukan untuk rujukan lah. Dan saya perlu ada dictionary lah, Arabic, Malay dictionary. So saya pergi sampai situ bang. Sampai situ Arabic dictionary. Saya belajar Arabic pun actually from book, daripada buku. Saya tak boleh bawa Arab.
Tapi kalau Quran kasih, insyaAllah saya boleh jelaskan. Okay, I think aku boleh relate apa yang abang cakap. Okay. Sikit sebanyak, bukan semua lah. Bila aku baru-baru masuk DRC di CPC juga lah, Changi Prison, tak tahu sembayang. So belajar semua daripada kat dalam tau. Okay. Aku tak tahu salah. Bila kat dalam tu, kau macam terang hati lah. Kau macam apa benda pun kau boleh absorb. And apa yang macam abang cakap tadi bila mata kau hantar surat, kenapa dia tulis gitu, kenapa dia tak tulis perkataan tu. Kau mendalami setiap isi ataupun kandungan dalam surat tu tau. Tapi seperti sama juga dengan Quran juga. Okay, macam how aku started off I think I've shared this before. Aku tak tahu dulu, tak tahu macam nak sembayang. So budak sel aku sendiri yang ajar aku. So buku Marilah Sembayang tu kat sebelah kanan. Solat tak tahu kiblat mana, jadi ikut dalam nama kan. Nama tahu kiblat mana, ikut situ. Dan dari situ belajar Iqra. Dan dari situ naik ke Quran kan. Dan tak berguru. Ni satunya ada sikitnya susah sikit lah dalam prison. Pasal ustaz tu datang time sembahyang Jumaat ke, then bukan kau seorang nanti akan tanya. There's a lot other people pun macam, ustaz kenapa gini, ustaz gini, ustaz gini. So there's no, kata orang tu, really one-to-one session kat dalam. So kau harapkan kau punya image yang mana kau rasa lebih pengetahuan ataupun yang otai, yang mana dah ada lebih ilmu. So in actual fact kau kadang-kadang mengharapkan Ridho Karat juga. How Ridho Karat is macam, orang kat dalam you will take whatever. Correct. Okay, but that itself is quite risky. Sebab kalau Ridho Karat is Ridho Karat, habis lah informasi kau dapat. You have to, kata orang tu, judge based on whether, how knowledgeable he Tapi is. Tapi macam lah. abang pula, abang punya situation, abang like what abang cakap tadi, yang for the first 9 times tu memang abang dah belajar sendiri, dah belajar. So dah ada asas lah. Asas, dan bila saya belajar tu, let's say something saya tak faham, saya akan pak dulu KIV. KIV dia panggil tawakuf. Lipat buku lah, lipat sikit. Kita tak masukkan terus dalam. tak masuk. And then try to find out. Cari adakah betul ke tidak. Because there's no, tak ada teacher. So kalau kira rezeki lah, ada seseorang tu masuk yang tahu apa yang kita nak, dan kita jumpa kat Iyad walaupun tak sama bilik, kita akan tanya lah. So I will ask siapa-siapa. Kat dalam ni biasa orang ada title lah. Dia ni pandai apa, dia ni pandai apa, right? Dah ada title. Orang pun sampai kadang-kadang dah tahu title kita siapa. dah tahu. Jadi kita semua title kau tahu bro. Tekong siapa, ini siapa. Kira kau datang dah ada orientation bro. Okay, dia ni siapa, dia ni tukang drawing bagus, dia apa, bikin barang cap merah semua siapa. Go to lah kira. Itu lagipun kita dah lama kat sana. I see. Prison dah macam saya punya tempat rumah lah. Saya membesar kat sana. Ya Allah. Okay. Daripada umur 18 sampai 48 saya keluar. 30 years struggle. So kat luar lebih kurang daripada kat dalam. Kat dalam lama 18 tahun, kat luar 12 tahun aja. I see. For the drug struggle lah. So pada at which point yang betul-betul abang dah terdetik, aku dah tak nak buat benda-benda gini lagi, aku nak ubah hidup aku. Ataupun ada something yang buat abang macam jadi saya bila saya masuk tu, saya actually tak ada niat nak berubah pun. In fact saya lebih nak jadi mengganas lagi bila keluar. Tu masuk kali ke berapa bang? Kali terakhir ni yang ke-10. Because saya punya mak pun waktu tu dah kena stroke. I see. Jadi dia dah tak boleh visit saya. I see. Keluarga pun semua dah tak peduli. Bukan tak pedulilah, maksudnya asyik kau keluar masuk orang pun fed up kan. Fed up. Jadi diorang pun, masih ada isteri, anak-anak? Saya? Isteri tak ada. anak-anak? Tak ada Saya bujang waktu tu lah. Waktu tu lah. Jadi mak saya yang selalu datang visit. Tapi yang kali terakhir ni dia tak boleh datang terus. I see. So my brothers pun, lain-lain pun, adik-beradik pun tak nak datang. Sebab macam give up lah. Dia ni dah banyak kali pun cakap pun masih gini. Mak dah sakit pun masih nak masuk lagi kan. Wow. Jadi saya pun ingat, okay lah, dah since dah tak ada lagi. Keluar pun keluarga tak ada, apa tak ada kan. Jadi saya keluar, saya macam mengganas lah. Actually saya plan nak buka tattoo shop with my friend. Wow. Masya-Allah. Kita sebenarnya dah for the first 1 year kita plan macam mana nak buat tattoo shop lah. My friend is a tattoo artist lah. Yang tattoo artist ni kat dalam lah. Dekat dalam. Kawan saya, kawan baik lah. Jadi saya pun ada business punya ni sikit. Saya pun boleh buat sikit kan. Maksud dia. So that is dia punya initial punya plan. Tapi dalam perjalanan saya kat situ, after 1 year, something happen yang saya rasa manusia tak boleh buat. Something macam a miracle happen to me. Saya dapat balik semua benda yang saya hilang, termasuk rumah saya, keluarga saya, adik-adik saya dan rumah saya. InsyaAllah.
Bila saya masuk tu actually saya ada rumah sendiri dekat Compassville. Rumah 4 bilik saya beli under single scheme. Jadi bila saya masuk, government nak tarik rumah tu. Okay. Tapi dekat dalam tu saya tulis surat pada minister nak dekat-dekat election. Bila dia nak possess saya punya rumah kan. Jadi saya tulis, saya explain lah saya punya situation. And then dia send dia punya EZB officer to me and actually allows me to sell my house, jual rumah saya dan beli rumah lain daripada EZB. Okay. So bila saya jual rumah saya daripada saya hutang EZB 200,000, saya jual rumah tu, saya beli rumah baru, saya bayar habis. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi saya rasa tak ada orang boleh buat benda ni. Betul. Only Allah. Dan the best thing is hari yang saya kena tangkap tu, yang saya di-serve paper for the power of attorney untuk tarik rumah tu, dia panggil apa acquisition tu, compulsory acquisition rumah. Hari tu 8 hari bulan 12. Saya kena tangkap 7 hari bulan 12. Masya Allah. So because saya kena tangkap the day before, so they actually saya tak di-serve the paper. Okay. So they actually allow me benda ni lah. Kalau saya on the 8 kan saya kena tangkap. Habis lah, kena tarik balik lah. Wow. And the funny thing, saya kena tangkap tu macam mana tahu? Saya abscond urine. Polis tu berhenti tepi jalan. Dia panggil saya, dia minta saya direction. Kat mana bang, kena bang? Dekat McPherson. Saya budak McPherson. I see. Jadi tu saya dah cross road dah lepas. Sekali tu abang Melayu panggil saya. Dia cakap, bang sini. Cakap pasal. Bang, Petrolka, uniform. Petrolka, uniform. Dia berhenti tepi road. Saya abscond ni. Saya beli rokok, saya on the way balik. Abang tak siap, abang tak lari lah. Tak lari. Saya dah masuk bawah blok. Sekali dia Okay. panggil. Dia cakap, abang sekejap boleh? Saya cakap kenapa? Saya nak tanya blok ni. Polis tanya aku blok. Jadi yang si bodoh ni pun pergi lah. Oh nak tanya blok ni. Jadi saya tunjukkan dia blok ni kat sini. Itu macam benda bodoh kan maksud dia. Then after that tanya IC ada? Ada IC? Boleh kasih? Boleh? Saya kasih. Orang abscond. Habis dia cakap kau ni kenapa ni? Kau okey ke tak? Kau screen merah apa tu Tu macam tak tahu dah. Padahal saya jam tu tak steam. Saya waras. Tapi mungkin Allah dah tetapkan waktu saya. Betul. Kena tangkap. Jadi dia cakap, kau abscond lah. Okay, aku dah masuk dalam kereta. Saya masuk. Saya tak lari pun. Dia tanya, apasal kau tak lari? Saya pun tak tahu, saya cakap. So, when the thing happen dekat dalam, saya fikir balik. Semua Allah punya kuasa kan. Betul. So, because of that thing, jadi saya decide, I think Allah is giving me one more chance. Kalau saya tak ambil peluang ni, that's it. Dia give me everything back tau. You say just now you dapat balik rumah you, also your family. Selama ni you tadi share your family macam so-called Senang cakap give up lah. give up on you lah. I Saya think I keluar, can saya understand lah. homeless tau. Wow. Saya biasa tinggal bawah blok 4 tahun. Masya Allah. Kat McPherson tu. Saya ada rumah kat Compassville. Saya sewakan, dapat duit sewa. Saya belanja lah buat istirahat. Betul. Lepas tu saya balik McPherson. Saya membesar di McPherson. Sikit road tu. Jadi saya balik sana, saya homeless lah. Tidur bawah blok, tong sampah mana-mana. For 4 years. Wow. Jadi my family pun tengok pun dah tak boleh buat apa-apa. I see. So macam give up lah. Macam tu. Wow. So sampai ke satu tahap tu a few things happen and abang dapat realize yang Yes. kekuasaan Allah. Correct. And mungkin tu satu petunjuk untuk abang cuba untuk, because at that point of time abang fikir keluarga dia tak ada, semua dah tak ada, mak pun dah sakit, macam give up lah, apa nak jadi lantak lagi Yes. Tapi when things are starting to fall back into pieces, macam hidup ni lebih bermakna lah. It's not worth giving up lah. So bila abang dah ada macam dah rasa macam itu kan, apa yang abang buat? Memang selama ni memang dah belajar pun kan. Apa dia punya perbezaan, macam abang belajar lebih ke atau apa So yang that's why saya masuk ke dalam Quran tu lebih mendalam sikit. Lebih mendalami Dia lagi. panggil tadabbur. Tadabbur tu dari perkataan Arab tu makna dubur. Apa, Saya cakap dubur apa dubur? Dubur. Dubur belakang kan. Okay, So kalau saya cakap tadabbur tu makna mencari di sebaliknya. I see. Bukan apa yang tersurat tapi cari apa yang tersirat. I see. Because Allah tu dia nak kita jadi orang mukmin yang pandai. Dia tak nak kita jadi bodoh, kita just follow je macam sheep gitu kan. bayi muta, ya, Dia terjun dekat ujung ujung cliff semua terjun tapi tak tahu kenapa dia terjun. So that's why I go a little bit deeper into every, macam baca surat girlfriend tu lah. Every kalimah tu saya fikir kenapa Allah guna kalimah tak guna kalimah lain padahal ada sama makna. Macam kita besi lah, kenapa Allah cakap turun, Allah tak cakap beri. Jadi di situ saya nampak the miracle of Kalamullah ni. Dia punya miracle tu dekat situ. In the language itself dah ada miracle dia. Belum lagi isi dia lagi. betul. So dari situ saya tahu yang
penuh keyakinan ini manusia tak boleh buat. See. So that's why I continue lah bila saya keluar tu. Wow. Saya terpanggil dengan video abang saya cakap tadi abang cakap dengan budak-budak dalam. Masa tu abang berbual dengan budak-budak dalam Itu saya berbual dengan budak program saya. Program awak. Dekat Kira luar. program ni diorang dah keluar lah. Dah keluar. Okay. Saya punya program ni is aftercare program. Okay. Saya concentrate aftercare sebab saya rasa in care tak perlu, diorang semua dah ada. Okay. Kat luar ni yang diorang perlu. Okay, we will go back to the program tu nanti. Okay. Kita akan mendalami lagi lah. Okay. Tapi video abang ni bila abang cakap kenapa, yang peliknya kenapa kat dalam kira senang cakap boleh well behave. Betul. Boleh tahu nak solat, nak mengaji. Tapi yang bila keluar semua hilang. Correct. Sebab kita sendiri tahu dekat cerita kalau kat dalam yang ada khatam Quran 5, 6, 7, 8 kali. Betul. Tapi dekat luar lalu depan masjid tang solat Jumaat pun just lalu je, tak pandang pun. Agak-agak abang kenapa ada macam gini? So bagi saya itulah dekat dalam tu saya dapat jawapan dia is kenapa bila saya dekat dalam okey, kat luar saya KO. Rupanya bila saya keluar saya tak bawa Tuhan keluar sekali. Tuhan saya tinggal kat dalam. I see. Jadi bila saya nak baik saya kena masuk dalam. Jadi kali ni keluar saya pesan juga dengan semua orang, siapa yang keluar dari penjara bawa Tuhan keluar sekali. Jangan tinggalkan dekat dalam. So sama juga kalau kita masuk masjid, kita berakhlak baik, bila kita keluar masjid, kita tinggalkan Tuhan dalam masjid. Correct. We don't bring Allah with us. Tapi kalau Allah bersama kita dalam apa keadaan pun, di mana pun, kita tahu yang dia nampak kita, walaupun kita tak nampak dia, then we will be more careful lah. Betul. Wow. Deep. Very deep. Aku boleh relate tau. Bang, saya nak share sikit bang. Boleh. Baru-baru ni awal tahun ni saya alhamdulillah diberi kesempatan untuk ke Tanah Suci. Masa nak balik tu dekat airport Jeddah, sebelum ni kami terbang nak balik ustaz, salah satu ustaz tu beri bit of tazkirah. Aku tak dengar. Okay. Tapi the only part yang aku dengar sampai sekarang aku simpan is macam mana awak semua berkelakuan atau berfikiran di tanah haram. Macam itulah sepatutnya seorang Muslim yang sejati harus berkelakuan. Ikut example. Dekat tanah haram tak boleh berbual sembarang-sembarang. Nak cakap kena fikir dulu. Kita dekat rumah bila bukan dekat tanah haram lah, dekat Singapore. Berbual kadang-kadang dia fikir tak, main sembuh je. But sepatutnya kita nak kena buat macam itu. Dekat tanah haram kita tak boleh, ataupun masa time buat umrah tak boleh menganiaya orang, tak boleh menzalimi orang. Kenapa dekat luar kita boleh buat gitu macam easily, padahal ni kita orang Islam. So it's very the only thing that aku pick up from that tazkirah is kenapa kita nak kena tinggalkan kelakuan of a true Muslim dekat tanah suci je. Kenapa balik Singapore tak boleh berkelakuan macam itu. So macam boleh relate macam cakap masuk dalam ingat Tuhan, tapi bila keluar tinggalkan Allah, tinggalkan kita punya whatever ingatan kita, apa yang kita belajar semua kat dalam. Kat luar jadi konjol balik. Betul. Very relatable lah. There's always a case lah bro. I could see banyak yang mana kat dalam semua like what you say lah, semua jalan yang lurus. Betul. Tapi bila dia keluar mungkin terpengaruh dengan budaya kat luar, tarikan kawan-kawan yang kat luar. I think at the end of the day banyak orang yang aku kata orang tu kenali yang mana kira turn over new leaf, diorang buang yang lama, and diorang tu they build not the wall lah, maybe diorang tak nak campur lagi dengan apa yang diorang dah go through dulu. Okay. Untuk abang sendiri, abang dah pasang niat aku nak mendalami belajar Al-Quran. Tapi saya juga pernah dengar bang bila orang cakap, alah budak-budak kat dalam ni tak ada kerja nak buat, boring. Sebab itu tak ada benda, ngajilah. Tak ada benda belajar agama. Is that true bang? Betul. Kalau kat dalam tu memang kita ada masa yang orang luar tak ada. Banyak masa bang. Tapi saya cakap dengan orang juga, kalau kat dalam kau pun kau tak belajar, mana something wrong with you. Betul. Kalau kau dah ada masa pun kau tak nak belajar. Betul. Dah merepek kau pergi hidup kan. You're wasting your time. Betul. Setidaknya kat luar walaupun kau merepek, kat dalam kau belajar. Pasal benda ni kau tak tahu bila kau perlukan. Saya selalu cakap orang, kalau kau masuk jail lagi tak ada masalah bagi saya. Kalau kau masuk neraka problem. Neraka tak ada duit keluar. Betul. Wow. Yes. Jadi program saya ni is not for people not to go back to prison.
Tapi saya nak diorang tak masuk neraka. Saya termasuk saya lah. So that's why our concept is different from national concept. Saya kalau pergi national punya tempat ke, kalau sharing saya tak boleh cakap benda ni kan. Betul. Tapi for people from religious organisation yang lain, saya boleh relate with them. I will tell them the same thing. When you go out, don't forget to bring your God with you. Sama juga, if you go to prison, you have not failed. But if you go to hell, you are a failure. Betul. That's it. See. Okay, kita punya caption. Okay. Masuk jail lagi. Lagi baik Bukan lagi baik tak ada masalah, tapi bila masuk neraka tu masalah. Masuk jail belum gagal. Belum masuk tapi jail kalau masuk belum neraka, gagal. kau gagal. Wow. Okay. Wow. So Mendalam gitu abang. bila Tapi do you have that kind of feedback or kata okay, maybe we are not used to this kind of, should I say, teaching mentality. Macam kalau kita dengar kat ustaz-ustaz luar ataupun asatizah kat luar, dia bercara macam lebih lembut. Macam abang ni kira in your face. Correct. Kau Saya nak dengar, kau tak dengar, kau tak pasal. ada nak bunga-bunga lagi. Sebab bunga-bunga cakap orang tak faham. Jadi cakap direct sudah. Does it make an effect, ada effect tak dengan orang-orang yang macam okay, kita cakap kita abang punya after care program ni semua kebanyakan, I mean most of them are bekas banduan. Yes. Nak cakap bunga-bunga pun dah tak guna Tak bagi ada bunga saya lagi. Tak jalan. So, tak jalan. for them is straight talk. Straight talk. If I treat you as my brother, I will talk straight with you. Okay. Tak ada bunga-bunga. Kalau nak bunga-bunga ni maksudnya kita masih nak jaga hati orang. Because if I can save you, even if my words are harsh, it's better than kasih yang lembut tapi actually you fail. Oh wow. See. So saya punya approach is tukar your mindset first. Mindset saya ni macam apa benda datang pun won't affect me. Kau maki aku sekarang pun aku tak buat apa-apa. Aku boleh steady. Kau dulu kau rabak sekarang aku boleh relax. Even my friend tu yang kepala ada tattoo, very violent person. Tapi sekarang dia pun have reached that stage. So bila saya masuk kat dalam tu, buat engagement ke apa, saya bawa dia. I see. Yang Adi ni lah. Andin. Andi. Okay. So bila abang last keluar tu, abang dah bertekad dengan you punya experience belajar kat dalam and everything, abang dah decide untuk ambil that qualification test Actually saya tak ada niat pun nak jadi ustaz. Saya jadi okay. ustaz secara accident. Okay. Boleh share? Sebab bila saya keluar tu kan saya ada rumah. Saya ada rumah sendiri kan. Saya single. Jadi bila saya keluar, saya belum Abang dekat kahwin. Compassville lah. Rumah Taman Jurong ni. Oh, Taman Jurong ni lah. Rumah sekarang ni. Compassville jual kan, dia dapat Taman Jurong. I see. Jauh merantau bang So, abang jual rumah Compassville, beli rumah Taman Jurong masih kat dalam? Masih kat dalam. Macam mana tu? Saya kira boleh lah, saya punya administration work pun bagus. Biasa tulis email. Keyword nak kena buat time election. Tak appeal apa-apa time election. Betul. Jadi bila saya keluar, waktu saya kat dalam tu, arwah abang saya jaga arwah mak saya. I see. Dekat rumah Compassville tu. Kenapa dapat rumah Taman Jurong tu? Kenapa? Sebab dia ada rumah jaga mak saya dekat MacPherson, rumah yang kita berbesar kat sana. Tapi kemudian kerana dia jaga mak saya full time, jadi dia kena berhenti kerja. Jadi dia minta saya share beli rumah kat sana. Okay. Jadi kita beli. Bila tengah jaga tu, dia meninggal dulu. Masya Allah. Abang saya. So, abang dah masih kat dalam ke atau dah kat luar je meninggal? Saya masih kat dalam. Saya lagi 1 year lagi sentence nak duduk. Masya Allah. Dia meninggal. Then after that, mak saya kita hantar, dorang arrange hantar ke rumah anak saudara saya. Jadi bila saya keluar, 2 bulan mak saya pula meninggal. Jadi rumah tu kosong lah. Tinggal kakak ipar saya je. Jadi saya settle dengan SGB, keluarkan nama dia, bayar dia punya share. Rumah tu saya punya lah. Okay. So macam mana abang accident jadi ustaz tu pasal rumah so bila saya keluar tu, kawan-kawan saya yang keluar, bila diorang keluar, diorang selalu datang rumah saya lepak yang single-single ni kan. Jadi boleh lepak rumah saya, diorang datang, kita bual-bual, kita share kita punya problem. Dan sambil kita belajar agama sikit. Kita baca-baca Quran sama-sama, right? Masya Allah. And then makin lama makin ramai. Wow. Makin ramai tempat tu. Jadi bila dah ramai, budak-budak ni cakap, aku rasa kau pergi buat sesuatu, kau pergi ambil QTRS ke apalah, something formal lah. Kita ni ramai-ramai datang. Takut 3-4 pagi orang ketuk pintu je. Jadi nanti orang ingat sindiket pula. Jiran saya okey. Jiran saya semua orang Cina, no problem. Tapi kalau dah terlalu ramai, every night. Jadi saya decide, okey lah, saya pergi apply for the exam lah. Jadi bila saya apply, exam dia ambil, okey lah, pass. Sekali pas Sekali pass. Alhamdulillah. Dah training lama kan.
Berapa lama duduk dalam training. Tak kerja tak apa tau. Dia tak buat laundry, tak ada apa, workshop semua tak ada. Duduk Lama bro training. Dah betapa ya, dengan tu, itu test pun no hal tau. Berapa belas tahun dia duduk tau. Okay, so bila dah pass tu, apa perbezaan dengan sebelum pass dengan dah pass tu? Dah pass kira kena jaga sikit lah. Okay. Kalau dekat luar tu kan, must be a little bit more careful. And then bila berbual in public pun nak kena pilih-pilih kata lah. So saya punya approach of course not the same with my own student. Saya punya student kalau yang masa Sama frekuensi lah kira. different people, different approach. Okay, betul. So sama juga macam mana Nabi pun, Rasulullah SAW pun, bila dia sampaikan pun dia tengok dia punya audience. Betul. It's important. Jadi dia memberi jawapan apa yang audience tu perlu, bukan apa yang dia nak dengar. Jadi saya buat program ni dan saya juga ada own job is mengajar lah. Mengajar, I have my own students lah. Wow. Private students. Abang mengajar dekat rumah lah. Diorang datang rumah ataupun dia saya pergi rumah diorang atau by Zoom. Macam itulah. Aku takut ada ustaz ajar ngaji macam ni. Dulu aku mengaji. Maklum aku dengan rutan bro. Itu kalau face to face. Kalau pakai Zoom ada Televisit ada can ustaz dekat Taman Jurong, aku kat Sengkang. Ada can sampai tangan tiba-tiba pop kena rutan dari mana aku tak tahu tau. Cuma saya mengajar, saya tak ambil budak-budak. I see. You must be at least 18 years old lah. Down the nurse lah. Because saya tak efektif ajar budak-budak. Kan? Dah biasa dah kesabaran saya dah pernah ada trial lah kira. Dah pernah bila mula-mula tu saya tak ada student kan. Jadi kira macam apa ada lah, bunyi lah, apa dapat ambil je. Tapi saya dapat tu saya rasa kesabaran saya tak ada. Dan orang pun takkan faham cara penyampaian saya. I see. Saya banyak menggunakan penyampaian secara akal lah. Okay. Tu kira masukkan orang apa tu? Deeper. Kasih diorang berfikir untuk sendiri. berfikir ya. Okay. Dalam Quran lebih banyak perkataan tentang berfikir. Allah suruh kita jadi pandai. Sebab kita punya mind ni organ yang paling kuat lah. Is our best weapon. Betul. Okay, so dah qualified asatiza, ARS dah dapat semua. Wow. Okay, dah ada kelas ngaji, kelas sendiri. That's your full time job bang Abang lepas tu ada program. Yes. Dengan bekas-bekas banduan. Correct. Boleh kongsi dengan kita program apa kan? In 2000 bila last saya kat dalam tu, saya bertemu dengan ustaz yang mengajar di penjara, Ustaz Fadlun Osman. Okay. Ustaz Fadlun dia death row inmate pun dia jaga. Yes. Kan? So saya dah kenal dia lama daripada Jalan Awan per time. Ui, JAP JAP per Jalan time. Awan Jadi setiap Bang, abang kali pernah kena dengan Mawas tak bang? Pulau puasa. Jalan Awan lama punya JAP kat Jalan okay. Aras. So setiap kali dia jumpa saya kat dalam. Okay. Dekat luar saya jumpa dia sekejap, nanti saya masuk lagi. Jadi kat dalam jumpa. Jadi saya pun tak tahu, mungkin dia ada lihat sesuatu dekat dalam diri saya. Yang terakhir tu sebelum saya keluar tu kebetulan dia datang saya punya housing unit. Kemudian dia cakap dengan saya, Basir ni keluar ni kita kena buat something for the ex-offenders ni. Supaya diorang keluar, diorang ada tempat nak pergi. Kan? Selalu diorang nak keluar, Ustaz jumpa kat mana nanti kat luar. Ambil nombor telefon lagi ni. Keluar habuk pun tak ada. Ke laut lah. Betul, hilang kan. Jadi kali ni kita adakan tempat. So bila saya keluar tu saya pun tak contact dia for 1 year. Saya nak tengok diri saya ni berapa lama saya boleh tahan. After saya dah dapat ARS semua, saya dah okay. Kebetulan terserempak dengan dia dekat lot 1, tak boleh lari kan. Jadi dia pun, apa ni kau tak call aku gini kan. Dia cakap tak adalah Ustaz, saya pun nak tengok diri saya ni okey ke tidak kan. Sebab benda ni nak buat bukan main-main. So we decide kita pergi nak cakap sini pun susah Tak payah cakap lah bang, saya. Kita pergi cari tempat lah. Dan okay. Malangnya tak ada orang yang nak bagi kita tempat lah. I see. Faham. Tempat. Saya nak cakap masjid pun tak sedap. Kira tak not supported lah you punya idea tak. Bukan apa, saya pun faham lah masjid-masjid pun ada image. Betul. Mereka pun fikir tentang dia punya efek ke. Betul. Kan? Tanggapan masyarakat. Yes, tanggapan. Yeah. So in the end Masjid Khalid memberi kita peluang lah. Okay. Saya dengan Ustaz jumpa Chairman Masjid Khalid, Haji Alauddin. Beliau pun ada reservation sikit pasal beliau pun dulu is a Sana punya counsellor for 20 years. Wow. Dan dia cakap tak ada satu pun dia punya klien yang okey. Dah okey selalu nanti KO balik lah. Jadi kita cakap dia, you just kasih kita try je. Kalau kita fail, gagal, tak ada apa-apa lah. Kan? At least kita try. So dia cakap aku boleh kasih kau lah, tapi aku rasa 3 bulan kau punya program tutup.
Kita try lah buat. Ni dah masuk 8 tahun. Alhamdulillah. Wow, alhamdulillah. Program tu sebenarnya untuk apa bang? Program tu untuk bekas pesalah yang keluar, yang kalau mereka nak, mereka memerlukan tempat untuk pergi daripada diorang spend time kat luar, diorang ingat nak mendalami agama, atau they want a place where they can actually belong to. Ada tempat yang kita rasa kita ni difahami. They can share their problem, tak perlu cerita panjang-panjang. Kau cakap satu je aku tahu. Kau datang mabuk pun aku tahu. Kan? So it's a place where they can feel comfortable. They can be themselves. Sekarang bila abang dah kongsi kita macam gini kan, tadi abang cakap pasal orang tahu macam aku nak pergi dekat kau sebab aku tahu kau pernah melalui apa yang aku lalui. Dia sama frekuensi ya bro. Abang rasa it's quite obvious lah. It's dia punya acceptance tu lagi senang tu abang. Correct. Okay, misal kata seorang bekas banduan tu yang betul-betul bertekad untuk berubah, bila jumpa dengan seseorang, mungkin seorang asatizah yang typical asatizah, kira macam pergi Al-Azhar, gedebak-gedebuk semua, walaupun mungkin ustaz tu boleh relate ataupun boleh faham apa yang dia lalui, tapi bagi yang bekas pesalah ni mungkin ada a bit of reservation, cakap aku buat gini, dia tahu ke? Dia bukan pernah gonjol, bukan pernah jahat dulu. Dia faham ke? Tapi bila dia bertemu dengan abang, dia tahu yang abang pun pernah lalui apa yang dia lalui. Mungkin like what abang cakap, aku tak pernah berbual panjang-panjang dengan kau lah. Aku tak cakap sebelum aku buat, kau dah buat apa benda ni semua. Kau Tak boleh tipu lah. Kau tak boleh goreng aku lah. Tak boleh goreng. And to a certain extent, dia dapat membantu, macam itu dapat membantu atau memudahkan lagi. Comfort zone tu, and then dia relatable lah. Betul. Because dia tahu apa yang saya cakap ni saya pernah lalui, dan saya sendiri pernah. Dia bukan wakrak. Dia tahu abang bukan wakrak. So if I give you a solution, it's not something that I read from a book. I see. Right? It's something that I have tried and it works. But of course, for you maybe different approach lah. I see. Masya Allah. We have never looked at it that way before. Belum lagi. Soalan dia jatuh ni soalan bodoh sikit. Tak apa. Soalan bodoh tak apa. Bila abang tadi cakap pasal sebelum abang nak ambil tu QRS QRS tu, you and a few friends of you pergi kat rumah Taman Jurong, mengaji kat sana. Diorang suruh abang ambil QRS. So lepas abang dah pass tu, diorang panggil abang apa? Panggil ustaz ke? Macam mana? Ada yang panggil saya ustaz. Okay. Tapi kat luar diorang panggil saya nama. Okay. Ada panggil botak pun ada. Pasal ada yang pernah tidur dengan saya kat dalam, sebelah saya aja. Dan satu tu kawan baik saya lah, yang last saya duduk dengan dia ni kat dalam, sampai sekarang lah kat luar. Alhamdulillah. Masih lagi. So ada certain time dia panggil ustaz, kadang dia action cium tangan. Biasalah kita. Menyakat-nyakat lah. Tapi when in class, of course, they respect me as a teacher. Outside of class, okay, no problem. Kita tak ada barrier pun tak apa lah. Kita ini title yang manusia kasih. Betul. Correct. But if you earn that respect, is different. Saya rasa lebih teruja kalau kawan saya sendiri yang pernah duduk dalam dengan saya panggil saya ustaz, daripada orang luar panggil. Kau orang luar panggil because of my ARS. Correct. Tapi budak dalam panggil saya different. Ni dulu pernah gonjol sama saya tau. Nah, pergi hiong sama-sama. Lama tak dengar itu word. Jadi when these people call you, it's a different feeling. So because of that, you have the responsibility not to fall. I have a bigger responsibility yang mereka ni anggap saya macam a pillar for them. So I have to be more stronger than them. Betul. As a role model lah. As a role model. Jack